KPM. Lalalala. Apa saya nampak macam lain je? Ke cermin yang masalah? Kak, oh Kak. Ya. Kak. Kak. Kenapa ni? Asal saya nampak cermin ni macam lain, Kak? Saya tak nampak muka saya macam Lee Min Ho, Kak. Cermin ni nampak lain dia? Cermin ni masalah Tak apa. Akak tahu apa masalahnya. Baik. Masalah ni cermin ni dah lama tak dibersihkan. Sebab Patutlah. itulah cermin tu nampak kabur. Okey. Tengok apa akak boleh buat ni. Baik, Kak. Wah, Kak main sembuh, Kak Sembuh-sembuh je. Benda mudah sahaja sebenarnya ni. Itu Okey, dia. kita lap. Lap. Tapi kena sehingga kering tau. Kalau tak nanti... Okey, ini dah kan? clear lah daripada tadi, Kak. Tadi dia sekejap nampak kita macam tengok ada lagi. cala-bala cili dulu sebab kan. dah lama tak dibersihkan. Okey, ini baru nampak macam handsome sikit, Kak. Nampaklah clear sikit. Okey. Alright. So, Kak guna apa sebenarnya tu, Kak? Okey, bahan ni sebenarnya terdiri daripada air, Okey. dan juga cuka. Oh. Kita campurkan air dengan cuka. Okey. Kemudian kita gunakan kertas terbuang lah, surat khabar ke ataupun Okey. kertas-kertas yang kita dah tak nak guna. Baik. Kita, So, tak kisahlah guna kertas apa pun? tak kisah sebenarnya. Nanti cermin kita akan ada perubahan lah. Baik. Cuma yang ni kita bersihkan nak bagi nampak berkilat. Nampak clear lah. Itu dia. Nampak je. pun nampak jelas, Kak. Ya, sangat jelas. Okey, ni barulah nampak handsome macam Lee Min Ho. Alright. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan saya Azhar Helmi dalam Trans Didik TV KPM. Pada pagi ini kita nak belajar sama-sama untuk subjek bahasa Melayu dan topik kita adalah bersih selalu sihat sentiasa. Bersama dengan cikgu kita yang ada bersama dengan kita pada pagi ini. Tapi siapa nama cikgu kita? Jom kita nak berkenalan dengan cikgu kita. Kita lihat dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Hasfariza binti Abdul Hamid. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sihat, Cikgu? Pagi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, kita nak belajar sama-sama untuk subjek kita pada pagi ini. Apa kata kita nak kena sentiasa ingatkan diri kita dan juga anda semua yang berada dekat rumah, yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Macam saya dan cikgu. Ya. Kami pakai pelitup muka. Saya 1 pelitup muka, cikgu pakai 2 pelitup muka. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dan juga cikgu, walau di mana pun kita berada, kena jaga kebersihan diri kita. Ya, baik. betul. Cikgu, bila sebut pasal subjek kita berkenaan dengan bahasa Melayu dan juga topik kita bersih selalu sihat sentiasa ni, untuk pagi ni saya nak ajak kawan-kawan saya juga, cikgu. Ya, untuk silakan. masuk ke dalam studio bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk belajar bersama-sama. Kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Di manakah mereka? Kan kita nak tengok adik-adik, selalunya cikgu, kalau kita tengok pagi-pagi kan adik-adik kita bersemangat, cikgu. Ya, betul. Walaupun kita dalam orang kata apa, berada dalam suasana pandemik COVID-19 ini, kita nak kena belajar daripada rumah, tapi tak menjadi halangan ataupun menjadi alasan Ya, untuk betul. kita nak terus belajar. Baik, kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Bersama-sama dengan kita untuk kita nak belajar bersama-sama. Subjek kita bahasa Melayu dan topik kita adalah bersih selalu sihat sentiasa. Itu dia. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Boleh unmute mic anda? Wah, segak-segak dan cantik semuanya. Sihat ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Bak kata pepatah, tak kenal maka Maka tak cinta. tak cinta, betul. Baik, jom cikgu kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita yang berada di Google Meet pada ketika ini. Kita mulakan dengan Amalina. Silakan, Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar Cikgu Hasfariza dan Abang Azhar? Alhamdulillah, baik. Okey, nama saya Nurul Amalina binti Muhammad Saleh dari SMK Kampung Soeharto. Baik, itu dia. Terima kasih, Amalina. Seterusnya, yang sebelahnya, Batrisha. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Suriana Batrisha binti Muhammad Shah dari SMK Kampung Soeharto.
Baik, terima kasih Batrisha dan sebelahnya Hasani Hanani, minta maaf. Mata ni kabur-kabur sikit, nak kena spray juga ni. Silakan Hanani. Hai. Nama saya Nurhanani binti Rosli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sarto. Baik, terima kasih Hanani. Seterusnya, rakan kita yang seterusnya silakan. Yang di bawah tu. Siapa? Silakan, boleh. Awak boleh. Sebab diapit kan, lelaki diapit oleh dua anak gadis kita. Okey, mungkin yang bertudung koko tu, coklat tu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cikgu Asfariza dan Abang Azhar. Selamat pagi. Saya Nur Alia Natasha binti Syarizan. Baik, terima kasih Alia. Dan seterusnya satu-satunya kumbang Ya, betul. yang ada bersama-sama dengan kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, salam perpaduan. Salam Saya sejahtera. Muhammad Nasir Haziq bin Abdul Karim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Soharto. Baik, terima kasih. Wah, ceria cikgu. Ya. Dia siap belanja senyuman lagi. Baik, dan yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam selamat pagi. Nama saya Nur Marisa binti Amiruddin dari kelas 5 Internet. Ya. Okey, itu dia. Kita dah berkenalan dengan rakan-rakan betul. kita yang berada di Google Meet. Dan saya yakin dan percaya untuk adik-adik kita yang berada dekat rumah pun semua tengah bersemangat cikgu. Ya, betul. Untuk nak belajar bersama-sama pada pagi ini. Boleh sediakan pen dan juga kertas untuk kita nak mulakan pembelajaran kita sekejap sahaja lagi. Baik cikgu, bila sebut pasal subjek kita bahasa Melayu dan topik kita bersih selalu sihat sentiasa ni, dan apa kaitannya sebenarnya dengan yang sketsa yang kita lakukan tadi cikgu? Okey, sebenarnya tajuk kita pada hari ini iaitu bersih selalu sihat sentiasa ni Yep. merupakan satu amalan rutin sebenarnya. Dan dalam bahasa Melayu, kebetulan dalam bahasa Yep. Melayu, dalam DSKP dan juga buku teks, Yep. tema ini ditekankan. Sebab pada masa kini murid dia akan belajar berdasarkan apa yang ada di sekitarnya. Sebab kita nak mengaitkan dengan elemen kelestarian alam sekitar. Okey, baik. Itulah yang penting. Dan kalau kita tengok cikgu bila sebut pasal bersih dan sihat ni juga dalam suasana pandemik COVID-19 ni Ya, pun betul. kita sangat-sangat disarankan untuk jaga kebersihan. Ya, betul. Kemudian Sangat penting. nak menjamin keselamatan ataupun kesihatan kita adalah kita patuh SOP. Ya, betul. Penjarakan fizikal macam kita buat tadi dan juga pakai pelitup muka. Ya, betul. Baik cikgu, itu adalah apa yang cikgu sampaikan kepada kita. Kita nak tahu juga apakah pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek bahasa Melayu topik bersih selalu sihat sentiasa ni, dan kita nak terus sekali dengan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana dalam Teras Didik TV KPM. Saya menyukai tajuk Petua Tonan kerana tajuk ini banyak memberikan saya maklumat tentang petua-petua membersihkan rumah dan dapat memudahkan kerja pembersihan harian. Akhir sekali, kita hendaklah mengamalkan amalan kebersihan supaya dapat meningkatkan produktiviti kehidupan dan dapat mencegah pelbagai penyakit. Saya suka dengan topik bersih selalu sihat sentiasa kerana topik ini memberikan petua dan maklumat kepada saya mengenai cara membersihkan bilik air dengan hanya menggunakan bahan asas yang ada di rumah. Contohnya, air, cuka dan subuk penaik yang digunakan untuk membersihkan tandas. Petua ialah kaedah, amalan, perbuatan yang bertujuan lazimnya untuk satu maksud dan tujuan tertentu supaya petua memberi faedah. Biasanya, petua bersumber dari pengalaman, ilham dan penyampaian dari mulut ke mulut. Petua hanyalah sekadar satu usaha dan panduan untuk tujuan tertentu dan sampai melakukan usaha yang sebaiknya. Pada pendapat saya, petua banyak memberikan kebaikan dan menggalakkan kita melakukan tingkah laku yang baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan cikgu kita, Cikgu Hasfariza. Ya, baik, rakan-rakan saya di Google Meet semua dah ready ke untuk kita mulakan pembelajaran kita? Kalau dah ready, belanja saya double thumbs up sikit. Jeng, 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 jeng. Itu dia package dengan senyuman sekali cikgu dia orang bagi. Baik cikgu, kita nak mulakan di kelas kita pagi ni untuk subjek Bahasa Melayu dan juga topik kita bersih selalu, sihat sentiasa. Silakan cikgu. Okey, baik. Untuk tajuk hari ini, ada beberapa hasil pembelajaran sebenarnya Azhar yang kita nak capai. Yang pertama sekali, membaca petikan cerpen. Okey, secara mekanis. Baik. Okey, dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai berdasarkan situasi dengan keputusan yang sesuai, kepantasan yang sesuai. Maafkan saya. Yep. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membaca sekurang-kurangnya satu rangkap. Satu rangkap saja. Okey. Masih lagi secara mekanis. Yep. Okey, secara mekanis dengan intonasi yang betul, okey, serta nada dan kepantasan yang sesuai. Okey, baik. So maksudnya kita akan belajar nada serta kepantasan yang sesuai untuk kali ini cikgu. Ya. Okey, seterusnya cikgu. Yang ketiga, murid akan memberi ulasan tentang aspek-aspek menarik yang terkandung dalam petikan dan juga cerpen yang petikan cerpen dan juga rangkap sajak yang kita baca tadi tu. Baik, so kita akan belajar ketiga-tiga ni lah hasil pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita tengok apa yang kita nak maksudkan dengan bacaan secara mekanis tu. Okey, mekanis ni ialah bacaan yang kuat. Yang mana mementingkan sebutan huruf, bunyi. Bunyi tu kena sebut dengan betul. Okey. Membaca mengikut intonasi. Okey, nada dan tekanan yang betul. Maknanya ada tinggi rendah lah. Macam kita bercakap ni lah. Baik. Bahan bacaan yang digunakan dalam bacaan mekanis ni kebiasaannya bahan-bahan yang mudah sahaja. Okey. Dan pada tak membebankan. Baik. Sesuai untuk murid lah. Maksudnya dia tak ada rasa stres dan sebagainya. Baik, kalau kita sebut pasal bacaan mekanis ni cikgu, kalau kata tidak ada sebutan huruf yang betul, bunyi yang betul ataupun tak baca mengikut intonasi, so maksudnya dia bukan bacaan mekanis lah cikgu. Ya, dia kena tekankan ini. Sebab itulah perlu ada bimbingan dari semasa ke semasa lah. Baik cikgu. Maknanya kita dalam sesi nanti pun kita akan tunjukkan lah macam mana sebenarnya bacaan ini ditekankan. Baik. Baik, seterusnya cikgu. Seterusnya kita mulakanlah slot yang pertama, iaitu idola bacaan. Okey, dan bahan yang saya pilih ialah petua Tok Nan. Daripada petikan cerpen. Ada dalam buku teks. Jika anak-anak di rumah tu boleh sediakan buku teks tingkatan 5 di bawah tema kebersihan. Kebersihan. Baik, so maksudnya anda berada dekat rumah, boleh readykan buku cikgu sambil kita nak belajar ni, so boleh terus rujuk buku teks yang ada. Baik cikgu. Baik, kita tengok petikan yang pertama. Okey, untuk petikan yang pertama ni, kita nak tengok idola bacaan kita siapa agaknya. Jeng. Siapa agaknya yang akan memulakan petikan pertama? Hands up dengan izin, angkat tangan. Siapa yang nak baca petikan pertama ni? Anak-anak saya. Siapa yang nak mulakan? Itu Alia cikgu. Okey, boleh Alia. Alia dulu kan, nampak kan? Okey. Baguslah pelajar cikgu ni. Semua berebut-rebut. Dah mula dah. Naim tidak suka membersihkan bilik air yang banyak kotoran degil. Tiba-tiba, dia teringat akan petua yang pernah diberikan oleh Tok Nan kepadanya. Dia pun pergi ke dapur, mengisi botol penyembur dengan separuh air dan separuh cuka. Dia kembali ke bilik air dan menyembur campuran tersebut pada permukaan cermin. Selepas itu, dia mengelap permukaan cermin itu dengan kertas surat khabar. Baik. Ini yang kita buat pada awal siaran tadi tu. Okey. Salah satu petua yang memang diberikan dalam cerpen Petua Tok Nan. Dan saya perasan cikgu, bila Alia baca tadi, sebutannya adalah sebutan yang sangat berjaga-jaga. Contoh macam disebut separuh air ke bilik air. So itulah yang dikatakan tekanan yang betul. Baik cikgu. Boleh ikut intonasi. Baik, saya nak tanyalah kan anak-anak saya ni. Baik cikgu. Bila dah dengar Alia baca petikan pertama tadi tu, kita nak beri berapa bintang sebenarnya ni? Nak beri berapa bintang ni? Siapa agaknya? Saya nak minta Nasrul lah.
Okey. Boleh Nasrul? Satu-satunya lelaki Melayu terakhir di situ. Ya. Nak beri berapa bintang bacaan petikan pertama Alia tadi tu? Baik. Silakan. Saya beri 5 bintang untuk Alia. Oh. Bacaan Alia. 5 bintang. Baik cikgu. sangat tu. Terlalu sempurna tu. Kalau 5 tu. Ke Alia ada janji nak belanja minum? Tak ada. Okey, pada saya lah Yep. bacaan Alia tu masih perlu diperbaiki, dimantapkan lagi, terutama sekali dari segi sebutan lah. Sebab bila kita membaca, kalau boleh kita sebut tu biar bulat. Okey. Jangan Naim tidak suka. Okey. Kita nak Naim tidak suka. Okey. Kalau ada nampak bibir ni, pergerakan bibir dia agak terbuka lah. Okey, baik Jadi cikgu. sebutan tu perlu ditekankan. Baik, kalau cikgu nak bagi berapa bintang cikgu Saya dekat Alia? bagi 4 bintang 4 dengan bintang. Alia buat penambahbaikan selepas ini. Alright, itu dia. Baik Okey, cikgu. kita teruskan dengan yang petikan kedua. Yap. Okey, petikan kedua siapakah pula ni? Siapa yang nak baca? Okey, Amalina. Silakan Dia Amalina. senyum lebar dah. Okey. Naim tersenyum puas di hadapan cermin yang telah bersih dan bersinar. Namun demikian, dia termenung apabila melihat jubin dan singki yang kotor. Apakah yang dimenungkan itu, Naim? Suara Tok Nan tiba-tiba menyedarkan Naim daripada lamunan. Tok Nan, Tok sampai bila? Terkejut, kata Naim sambil bersalam dengan Tok Nan. Tok baru saja sampai. Mama Naim sedang membersihkan bilik air. Jadi, Tok terus ke sini, kata Tok Nan. Baik. Itu dia. Tu bacaan daripada Amalina. Yep, so nampaknya Amalina ada melakukan sedikit dia bakal memperbaiki daripada apa yang dibaca oleh Alia tadilah. So cikgu ada betulkan tadi berkenaan dengan sebutan Ya, di betul. akhir tu. Sebab Baik, itulah cikgu. kat dalam kelas bila kita mengajar, bacaan ini sangat perlu ditekankan dan jangan diabaikan kerana daripada sebutan itulah secara tak langsung dapat melatih murid untuk kebolehpasaran dan kebolehgajian. Okey. Sebab murid tingkatan 4, tingkatan 5 ni persediaannya ialah selepas ini sama ada bekerja ataupun melanjutkan pelajaran. Bila sebut pasal sebutan tu cikgu, kadang-kadang ialah kita terbiasa dengan sebutan yang kita guna harian kan, macam tadi apakah yang dimenungkan itu, ataupun bila kita sebut sampai bila kan kita terbiasa tu, itu menyebabkan kita nak kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, pandai Azhar. Terima kasih cikgu. Baik, kalau yang ni saya nak minta Azhar lah bagi berapa bintang agaknya. Okey, kalau ini cikgu, tadi cikgu bagi 4 bintang. Nasrul bagi 5 bintang. Saya tak nak ikut dua-dua. Saya nak jadi gentleman. Saya nak jadi lelaki yang berwibawa. Saya bagi 4.5 cikgu. Tengah-tengah. 4.5 maknanya 4.5 kalau dalam bahasa Melayu 4.5 ataupun 4.5. Ya, pandai. Itu dia. Baik, bila 4.5 tu saya kena betulkan borang saya lah. Sebab kebiasaannya bila kita buat aktiviti bacaan ni Azhar, kita akan minta rakan lain ataupun guru menilai bacaan dia. Supaya murid ni dia akan buat penambahbaikan dan dia akan bersaing. Nampak tak tadi kan? Betul cikgu. Bila kita dah buat teguran pada Alia, Amalina mula nak berikan yang lebih baik. Ya. Kalau menurut hemat cikgu, Amalina tadi berapa yang selayaknya untuk didapat? Kalau saya di peringkat dan usia mereka ni, saya boleh bagi 5 bintang. 5 bintang? Sebagai galakan. Sebagai galakan. Baik cikgu. Okey, kita tengok pula yang ketiga ni. Petikan ketiga. Baik. Okey, siapa agaknya tu? Ini siapa yang nak baca? Kita persilakan. Kita buka volunteer ataupun sukarelawan. Sukarelawan pula, sukarela untuk membaca. Siapa yang nak baca? Saya nak Marisa boleh? Nak buat permintaan Marisa. Baik. Marisa, silakan Marisa. Baguslah Tok Nan datang. Baru saja tadi Naim menggunakan petua yang Tok beri untuk membersihkan cermin. Manalah tahu kalau Tok Nan ada petua untuk membersihkan jubin dan singki pula, kata Naim. Tak ada masalah. Pergi ambil serbuk penaik di dapur. Arah Tok Nan. Tidak lama kemudian, Naim tiba membawa serbuk penaik. Tok Nan mengambil serbuk tersebut dan menaburkan pada permukaan jubin dan singki yang telah dibasah. Setelah dia menyuruh Naim menyental jubin dan singki itu dengan berus. Setelah dibilas dengan air, jubin dan singki
Ada gangguan sikit itu ada gangguan sikit di akhir. Tapi kita dapat lihat cikgu kalau Marissa pun ada penambahbaikan yang dilakukan berbanding dengan Amalina. Cuma saya perasan tadi cikgu ada satu je di baris kedua disebut petua tu dengan menggunakan petua. Masih belum sebutan yang bulat lah sebenarnya. Tapi mungkin Marissa terlepas pandang dah terbiasa macam tu kan. Baik. Untuk Marissa ni, okey, kita dengar dulu pandangan daripada kawannya. Baik, cikgu. Ada tak sesiapa nak beri pandangan ataupun pendapat tentang bacaan yang dilaksanakan oleh Marissa tadi? Baik. Siapa yang agaknya nak kongsikan? Silakan. Hanani boleh? Okey, Amalina cikgu. Amalina lagi. Okey, Amalina boleh angkat tangan. Silakan Amalina. Okey, saya beri Marissa 4 bintang. Kerana Marissa mempunyai sebutan yang jelas, tonasi yang jelas, pelantangan suara, kepantasan yang wajar. Tetapi Marissa perlu memperbaiki lagi dari segi nada bacaan dan sebutan yang jelas supaya bahasa baku. Betul lah tu yang Azhar sebut tadi tu. Petua tadi tu. Perkataan tu tidak dibulatkan lagi kan. Okey, maknanya Marissa sebenarnya dah bagus dari segi bacaan sebab suara ni memang suara sampai setahap itu sajalah, tak lantang kan. Tetapi saya nampak bila bacaan Marissa ni terlalu fokus pada teks. Okey. Sehingga kan seperti dialog kan. Dia macam tak ada intonasi macam kita. Baguslah Tok Nan datang. Sepatutnya lah kan. Misalnya kita ada sikit memek muka sebab situasi. Situasi sedang berdialog. Baik. Jadi perkara-perkara ni Marissa kena ambil tahu dan beri perhatian. Baik. So kalau cikgu berapa bintang cikgu? Adakah sesuai dengan yang Amalina bagi 4 bintang tadi ataupun mungkin cikgu berbeza dengan Amalina? Boleh 4 bintang. 4 bintang. Okey. Sebab bacaan ya. Okey. Baik cikgu. Seterusnya, kita teruskan dengan petikan yang keempat. Baik, petikan yang keempat. Siapa yang nak baca? Saya nampak macam Hasrul cikgu dah membelit-belit. Oh, bukan. Okey, kita persilakan rakan kita. Silakan. Yang angkat tangan tadi. Adriana, silakan Adriana. Tenang bukan, kata Tok Nan. Menunggukkan kepala. Sekarang, laporkan terbalik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalam yang keluar. Kita juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, seperti biasa, Tok Nan memberi arahan lagi. Wah, bersih dan berbau segar, kata Naim. Gabungan serbuk penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. Baik. Okey, masih banyak petua lagi kan Azhar? Baik. Cuma tadi saya terperasan cikgu Adriana ada melakukan penambahan. Sekarang taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya. So ada kata tambah dan. So adakah tidak ada masalah kalau dalam bacaan yang kita sedang lakukan? Oh, tak ada masalah sebenarnya. Masih belum terkeluar daripada konsep ataupun bahan yang kita bincangkan. Tak ada masalah. Okey, baik cikgu. Tapi baguslah. Kalau Azhar kat dalam kelas ni, maknanya Adriana kena hati-hatilah. Azhar ni sangat teliti orangnya ya. Dia mendengar betul-betul bacaan kawan-kawannya dan dia menilai dengan baik. Sebenarnya itu yang kita nak Azhar. Baik cikgu. Kat dalam kelas tu murid aktif. Betul. Bukan bila kawan baca dia buat hal dia. Ya, kita bukan kata mencari salah cikgu, tidak. Tetapi sebagai orang kata pelangkah untuk memperbaiki kesilapan kita bersama. Ya, itu namanya rakan yang baik. Itu dia. Baik, saya rasa dah mula seronok cikgu, sangat seronok dengan pembelajaran kita dan rakan-rakan saya dekat Google Meet pun sangat-sangat sporting pagi ni. Saya akan juga ada dekat rumah pun rasa membaca dan juga memperbetulkan bacaan anda dari sedang semasa mencuba agaknya. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh? Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita dalam Teras Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali bersama saya Azhar Helmi dalam Trust Didik TV KPM. Betul tak cikgu sebutan saya, cikgu? Betul. Itu dia. Nampak Azhar pun dah belajar sebenarnya. Itu dia, kita cuba praktikkan Ya, dalam kehidupan kita lah kan bila dah belajar. Baik cikgu, tadi rakan-rakan kita dah belajar ataupun dah baca untuk sampai petikan yang keempat untuk bacaan mekanis ni, cikgu. Betul. So kita nak teruskan, cikgu? Ya, kita teruskan. Boleh, cikgu, silakan. Baik, kita akan teruskan dengan petikan yang terakhir iaitu petikan 5. Yap. Baik, saya nak minta satu-satunya kumbang lah. Okey, boleh? Satu-satunya kumbang dalam Google Meet anak-anak saya ni, iaitu saudara Nasrul. Boleh? Silakan. Nasrul. Mulakan bacaan untuk petikan 5. Kita dengar. Senang bukan? Kata Tok Ni. Nak mengangguk kepala. Nasrul, petikan yang kelima, Nasrul. Nasrul. Ya? Nasrul. Petikan yang Petikan kelima. 5. Mestilah bersih. Petikan 5. Kalau ikut bacaan mekanis, cikgu. Ya, petikan 5. Petikan 5. Silakan, Nasrul. Mestilah bersih. Naim juga boleh menggunakan suka ini untuk membersihkan pancuran mandi, termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pancuran tersumbat. Kata Tok Nan berpetua lagi. Banyak sungguh petua Tok Nan. Bagaimana Tok Nan tahu? Naim bertanya. Hei orang muda, semua ini Tok Nan dapat melalui internet. Jawab Tok Nan sambil tertawa kecil. Itu dia. Bukan biasa-biasa Tok Nan ni. Tok Nan ni penuh dengan ilmu sebenarnya. Penuh dengan ilmu dan pandai memanfaatkan internet juga, ya, cikgu. Betul. Maksudnya selari dengan zaman lah. Baik. Baik, kita nak minta siapa pula ni untuk beri sedikit penilaian lah kan. Nak beri berapa bintang. Apa kata kita minta 5 gadis-gadis yang lain? Boleh, jom. Kita guna tangan. Okey, jari jemari. Kalau 5, tunjukkan 5 di skrin. Okey, kalau 4, tunjuk 4. Kalau 3, tunjuk 3. Baik. Okay. 1, 2, mula. Okey. Itu ada yang 4, ada yang semua 4, cikgu. Dia sepakat membawa berkat. Sepakat membawa berkat, betul. Baik. So semua sepakat 4, cikgu. Kenapa agaknya 4 tu? Siapa nak beri ulasan sikit? Baik. Saya minta Alia lah, Alia Natasha. Alia, silakan. Kenapa 4 tadi? Kenapa bagi 4? Ke dia orang dah WhatsApp dalam grup? Okey, semua angkat 4 Silakan, Alia. Saya bagi 4 kerana Nasrul mempunyai intonasi yang sangat menarik, tetapi kelajuan Nasrul terlalu agak laju. Kepantasan, bukan kelajuan. Lahan sikit mungkin saya bagi 5. Okey. Dia bagi tahulah sebenarnya. So maksudnya kepantasan, terlalu kepantasan, bukan kelajuan. Baik, mungkin ada pandangan yang lain juga. Rakan kita lagi seorang, mungkin ada berbeza dengan Alia ke? Siapa yang nak kongsikan? Hanani menyepi je dari tadi. Boleh Hanani? Hanani, silakan Hanani. Kenapa Hanani angkat 4 tadi? Ke sebab dah marah sangat dekat Nasrul? Silakan Hanani. Betul, saya setuju dengan Natasha sebab kepantasan dia agak laju lah. Itu sebenarnya bila kita dalam kumpulan kan, sebenarnya kita suka mengiyakan apa yang kawan kita cakap. Hanani, sebenarnya kita sepatutnya bila kita nak beri komen ataupun pandangan, cuba kita keluarkan satu perkara yang lain. Baik. Kalau saya bagi cikgunya pula beri komen ataupun pendapat, Nasrul ni suara dia bagus. Kalau dengan izin lah, suara jantan tu ada. Tapi ketika membaca, Nasrul menunduk. Okey. Sebenarnya bila bacaan mekanis ni, kita sebaiknya kita angkat. Tak apa, sebab kita membaca. Betul. Angkat buku teks tu. Okey, angkat buku teks tu dan kita baca secara menegak. Jadi lantunan suara kita tu ke depan. Okey. Jadi tak adalah macam tertunduk, suara tenggelam timbul. Itu salah satu teknik lah. Kalau pada hemat cikgu, kalau tadi penilaian daripada rakan-rakan kita adalah 4 bintang. Kalau cikgu sendiri, berapakah yang selayaknya sepatutnya Nasrul dapat? 4 juga sebab di bahagian dialog ni Nasrul dapat lantunkan dengan nada yang cantik lah dan menarik. Nampaklah hei orang muda macam tu kan. Dia macam ada satu nada yang sesuai untuk dialog yang dituturkan itu. Baik, cuma tadi yang perlu diberi perhatian adalah terlalu cepat
Dan cara bacaan dia tu. Cara bacaan tadi. Ya. So perlu diberi perhatian juga kepada anda berada di rumah yang mana untuk pengetahuan dan juga ilmu lah pada kita untuk kita improve ataupun kita tambah baik di masa akan datang. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Baik, kita nak dengarlah sedikit ulasan daripada Hanani boleh? Sebenarnya daripada petikan 1 hingga petikan 5 tadi tu, sebenarnya petikan cerpen Petua Tok Nan ni apa kisahnya? Baik, silakan Hanani. Berdasarkan cerpen yang dikemukakan sebentar tadi, saya dapat mengetahui tentang cara membersihkan cermin, cara membersihkan lantai dan sinki, cara membersihkan mangkuk tandas, cara membersihkan campuran kamar mandi hanya dengan menggunakan bahan yang mudah didapati di rumah seperti air, cuka, serbuk penaik dan juga surat khabar. Maknanya mudah kan? Jadi sebenarnya bila sambil-sambil kita buat bacaan tu, sebenarnya secara tak langsung kita menambahkan pengetahuan. Sebab membaca itu jambatan ilmu. Dan apa yang disampaikan juga sebenarnya adalah fakta. Ya, betul. Kan yang boleh kita contohilah. Maknanya sumber bacaan kita bukan hanya daripada buku, malah internet juga merupakan salah satu cara untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan. Okey. Selesai Azhar untuk segmen yang pertama tadi, idola bacaan. Baik. Okey, so kita nak teruskan cikgu. Kalau tadi kita dah tahu bacaan dari sudut bacaan mekanis cikgu, maksudnya intonasi dia bukan hanya satu benda tetapi saling berkaitan antara satu sama lain. Intonasinya, kepantasannya, sebutannya, so semua perlu diberi perhatian sebaiknya agar kita tidak tersilap dalam membaca dengan bacaan mekanis ni cikgu. Ya, betul. Okey, kita teruskan dengan slot yang berikutnya. Yes. Kita ambil ni, lagu ni. Okey. Tiru macam saya. Okey. Tiru macam saya. Okey. Baik. Mari bersajak. Okey. Okey, sebelum tu anak-anak kita dengarkan audio sajak ini. Okey, jom kita dengarkan. Cikgu Dolah Kereta Merah. Semarak kenangan buat guru besar Abdullah Said. Cikgu Dolah Kereta Merah. Sebening wajah tenang berkulit cerah. Tinggi lampai roman tubuh. Kalau berdiri, hampir mencecah loceng tembaga sekolah. Senyuman di bibir tak pernah lekang, tak pernah berubah. Sentiasa merkah basah, lambang pribadi mesra, tak luput diingatan, tak kala kenangan datang menyinggah. Cikgu Dolah Kereta Merah. Sesudah subuh seawal pagi, sanggup ditempuh ladang sawit saban hari. Cikgu Dolah Berkereta Merah. Ya, macam lagu yang kita suka nyanyi kecil-kecil dulu kan? Lagu apa tu? Bapaku beli. Ya, bapaku pulang dari kota. Ya, betul. Baik cikgu. So apa yang kita nak buat dengan sajak kita? Tadi saya perasan ada sabar je lah kan. Sajak nombor. Saya pernah perkenalkan sajak nombor. Maknanya ini salah satu cara lah untuk murid ni belajar bagaimana nak mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan nada yang sesuai. Tapi kita tak akan buat secara terperinci kerana murid-murid ni dah biasa. Jadi sekarang ni kita nak dia tiru macam saya, tiru cara deklamasi yang disampaikan dalam sajak apa tadi tu? Pak Dolah Kereta Merah. Cikgu Dolah Berkereta Merah cikgu tadi. Cikgu dia pandai. Cikgunya yang tak berapa jelas tentang tajuk kan? Baik cikgu. Okey, baik. Kita tengok teruslah ya kepada rangkap yang pertama. Yep. Okey. Kita nak siapa agaknya nak memulakan sajak ni? Saya minta Amalina lah. Okey, Amalina. Silakan Amalina. Okey. Baik, Amalina. Deklamasi, terimalah sajak menguak kamar kenangan. Obor kenangan tiba-tiba menyala. Waktu mancis, memori bergeser. Tatkala menguak lansir kenangan, menapak syahdu ke ruang kamar. Sekelumit nasihat pesan bonda. Okey, itu caranya ya. Kalau Azhar nak tahulah, kalau sajak nombor tadi tu, biasanya kita buat secara berpasangan. Baik cikgu. Maknanya murid seorang akan sebut nombor, seorang lagi akan lafazkan dalam bentuk ayat seperti Amalina tadi itulah. Baik. Kita pernah ada buat sebelum ni. Okey. Baik. Siapa agaknya ni nak beri markah? Ke Azhar nak bagi markah ni? Siapa yang nak beri penilaian? Penilaian.
Mungkin kita tanya Nasrul dulu, cikgu. Boleh Nasrul, silakan. Silakan Nasrul. Saya beri 4 bintang. Berdasarkan 4 bintang. Kenapa Nasrul bagi 4 bintang? Di manakah lagi 1 bintang? Nasrul, kenapa 4 bintang Nasrul? Mungkin ada kesalahan yang dilakukan Amalina yang mungkin kita boleh sama-sama lihat dan perbaiki? Menurut pandangan saya, Alina bagus dalam membaca dengan irama yang betul. Yap. Okey, dia bagi pujian. Ya, ada apa? Ada apa Nasrul? Ada sedikit sebutan. Ada sedikit sebutan yang kurang jelas. Baik. So itu yang menyebabkan Amalina dapat 4 bintang. Ya, betul. Maknanya penjurian ni sangat teliti betul. Dia memerhati segala aspek sebab sajak ni sebenarnya susah nak dideklamasikan sebenarnya betul, Azhar ya. Untuk saya pula, okey, saya juga beri 4 bintang kepada Amalina. Cuma bila Amalina bersajak untuk rangkap 1 ni, emosi tu. Okey. Sebab bila kita tengok dia dalam sajak ni Amalina sepatutnya lebih kepada mengimbas kembali. Sebab emosinya ni dia lebih kepada obor kenangan tiba-tiba menyala. Maksudnya kita tiba-tiba je macam teringat seseorang kan. Dia kena ada patah perkataan tu, dia kena faham. Baik, bukan sekadar bacaan sahaja cikgu. So emosi juga adalah merupakan perkara penting. Dan kita kena fahamkan patah perkataan yang kita sebut dan kita baca tu lah. Baik, supaya cikgu. emosi tu dapat ditunjukkan. Baik, itu dia. Terima kasih Nasrul dan juga terima kasih Amalina. Kita tengok apa pula ni. Ni dia. Perkara yang ditekankan dalam rangkap 1 lah. Jadi kita boleh teruskan dengan rangkap 2? Silakan cikgu. Baik. Okey, rangkap kedua. Saya nak minta Nasrul lah. Okey, Nasrul. Tadi Nasrul dah bagi nilai. So kita nak nilai pula Nasrul. Okey, agak panjang ni ya. Baik. Kita tengok macam mana pula Nasrul bersajak Baik, kita nak dengar Nasrul deklamasi sajak pada pagi ni. Silakan Nasrul. Jagalah bilik tidur sebaiknya, kerana kamar ialah jantung diri. Degup sahsiah denyut nadi yang mengepam darah tanggungjawab. Seluruh tubuh anggota pribadi, lantai, dinding dan siling kamar yang biar kotor, habuk merayap. Debu halus berpeluk erat. Itu dia. Cuma saya tadi macam agak keliru sikit. Kenapa Nasrul memanjangkan bilik tu seolah-olah macam dalam bayangannya macam nak balik tidur lah. Bilik tidur. Bilik tidur. Mungkin dia nak sesuaikan dengan intonasi tu lah kan. Tapi pada saya macam kurang sesuai lah. Okey. Baik, kita nak tengok cikgu. Apa kata rakan-rakan yang lain berkenaan dengan deklamasi sajak daripada Nasrul tadi. Siapa yang nak memberi penilaian? Silakan. Adriana boleh kot. Okey, Adriana. Silakan Adriana. Okey. Saya bagi 4 bintang kat Nasrul sebab saya rasa dia punya intonasi sangat bagus. Lancar dan perlukan emosi lagi. Perlukan emosi lagi. So maksudnya dia belajar daripada apa yang cikgu sampaikan tadi. Yalah. Emosi dan juga bacaan saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Okey, so pandangan cikgu? Okey, pada pandangan saya pula lah kan. Sebab rangkap sajak kedua ni agak panjang. Sebenarnya bila agak panjang, kadang-kadang bila melafazkan ataupun mendeklamasikan sajak, kita boleh tersasar lah daripada nada sebenarnya. Itu perkara biasa. Sebab mereka ni bukannya nak bertanding. Betul. Pada hari ni lebih kepada cara nak membaca. Inilah kita kata proses pembelajaran. Dari semasa ke semasa kita akan buat penambahbaikan lah. Baik, insyaAllah. Okey. Baik, kita teruskan dengan ulasan. Saya nak murid lah, tadi saya dah bagi tahu kan. Sebenarnya dalam rangkap kedua ni, apa sebenarnya yang perlu kita ambil sebagai perkara penting ataupun perkara yang menarik yang disampaikan oleh penyajak. Silakan Marisa, boleh? Okey, Marisa, silakan Marisa. Berdasarkan rangkap 2, penulis ingin menyampaikan tentang kepentingan menjaga bilik tidur. Kepentingan menjaga bilik tidur. Maknanya perkara-perkara rutin sahaja yang perlu murid buat. Kalau dekat sini, dia kata apa?
bilik tidur ni merupakan satu tanggungjawab lah. Yep. Mudah saja. Bila bangun je daripada tidur, terus kemas. Betul. Tak perlu nak tunggu mak membebel. Itu dia. Kan? Itu paling point dia sebenarnya. Tak perlu mak membebel kan. Sebab Baik. perkara-perkara ni kita biasa buat. Macam tadi tu, biasakan yang betul-betulkan yang biasa. Baik, cikgu. Okey, inilah jawapan dia ya. Okey, kepentingan menjaga bilik tidur. Baik. Kita boleh teruskan dengan satu rangkap yang berikutnya, rangkap ketiga. Baik, cikgu. Kalau rangkap ketiga ni saya nak cuba, boleh tak, cikgu? Boleh sangat. Baru nak minta. Okey. So, ini saya baca, cikgu. Okey. Sebelum suria menerobos manja, merayap di celah dinding lama, pesan bonda terpatri di jiwa, kemas katil sesempurna ada. Cadar, bantal, selimut, semua barang tersusun tidak berselerak. Bilik bersih mengulik jiwa, emosi tenang, fikiran sejahtera. Wah. Itu dia. Tiba-tiba macam shot sendiri pula, cikgu. Okey, tak apa. Hari ini kita nilai pula. Azhar. Baik. Abang Azhar. Agaknya anak-anak kita guna 10 lah hari ni. 10. Ini macam banyak ni. 10 bintang ni kan. Tak, yang paling banyak 10 bintang. Boleh angkat 2 tangan ya. Tak, aku dapat 2 daripada 10. Tak apa, kita tengok. Okey. Kita tengok berapa bintangnya. Okey, sedia anak-anak, kita angkat tangan ya untuk letakkan ataupun nak beri penilaian bacaan yang disampaikan oleh Abang Azhar tadi tu. Okey, silakan. 1, 2, mula. Saya vote dari sini, cikgu. Saya undi. Rapatkan sikit, rapat sikit. Okey, kita tengok ada 8. Ada Hanani berapa tu tak nampak? Hanani 8. Okey. Natasha lah 9. Nasrul 9. Adriana pun 8. Marisa 5. 5. Bukan. Bukan. Dia bagi 10 bintang. Saya baru macam nak kecewa tadi, cikgu. Rasa nak menangis, cikgu. Tapi nasib baik, rasa terharu dapat 10. Walaupun satu je. Walaupun satu. Baik, cikgu. Saya nak tanya tadi, siapa yang bagi paling sikit tadi? Amalina 7 ya, Amalina betul. Amalina. Okey, Amalina. Kenapa Amalina bagi sikit kat saya? Tolong siapa-siapa kick Amalina. Tak, gua. Okey, Amalina. Saya bagi 8. Yep. Pada pendapat saya, saya rasa Abang Azhar. Ya, Abang Azhar. Kadang-kadang Lee Min Ho pun boleh. Memberikan banyak dalam baik-baik kata sajak itu. Saya dengar nada bacaan dia lebih kepada pantun sedikit. Ada pantun, cikgu. Ada pantun pula. Maknanya memang betul-betul meneliti ni. Itu dia betul, cikgu. Calon juri pantun. Betul, cikgu. Ataupun sajak pada masa akan datang. So, maksudnya poin yang tadi Amalina sampaikan adalah saya perlu berhati-hati dalam intonasi, cikgu. Ya, betul. Supaya tak tersilap lah. Mungkin pada hemat cikgu? Okey. Pada saya, cara yang Azhar sampaikan tadi tu sebenarnya sajak bernada romantis. Okey. Bila bernada romantis ni, kita sebenarnya lebih kepada macam, sebab dalam pemikiran Azhar, mungkinlah ya saya membayangkan Azhar ni sedang mengimbas kembali pesanan-pesanan yang disampaikan oleh bonda. Betul, cikgu. Sebab dalam kisah sajak ini, menguak ni, sajak ni, kita mengimbas kembali pesanan daripada seorang ibu yang sudah tiada. Yep. Itu sebenarnya. Jadi bila pada saya, kalau saya lah ya anak-anak, saya beri 5 bintang. Aduh, lagi sikit, cikgu. Tak. Sorry. 10. Maafkan saya. Nasib baik kan. Tadi saya baru nak menangis kali kedua, cikgu. Baru nak kesak air mata. Maknanya saya dengan Marisa sependapat lah. Okey, Ya. baik. Mungkin bila kita mendengar tu, kita cuba memahami apa yang ingin disampaikan. Baik, cikgu. Jadi dia macam terkesan di hati, maka saya berilah 10 bintang. Baik, terima kasih, cikgu. Itu dia. So, kita dapat belajar sama-sama. Saya pun dapat perbaiki yang mana silap saya, dan anda juga di rumah, saya kena percaya semua juga dapat sesuatu yang boleh kita lakukan dalam deklamasi ataupun kita bunyikan sajak yang ada bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, cikgu. Kita berhenti rehat seketika, cikgu. Ya, boleh. Amalina cakap tadi, dia letih bercakap sebab ada komen saya tadi, dia nak minum kejap. So, kita bagi calah Amalina minum kejap. Kita jumpa sekejap saja lagi dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan Cikgu Hasfariza kita pada pagi ini. Tadi kita dah tahu dan kita dah belajar berkenaan dengan bacaan mekanis dan juga berkenaan dengan sajak, bagaimana kita nak deklamasi sajak pun penting, bukan baca saja, intonasinya perlu diberi perhatian dan juga emosi perlu ada. Baik cikgu, seterusnya kita nak belajar pasal apa cikgu? Baik, untuk seterusnya tadi kita dah baca cerpen secara mekanis, kita dah baca sajak secara mekanis. Okey, sekarang ni kita nak cuba pula satu lagi iaitu puisi. Tapi hari ni saya nak puisi tradisional. Iaitu pantun. Mari berpantun pula. Boleh cikgu. Jom. Okey, jom anak-anak kita cuba berpantun pula, boleh? Baik. Saya nak minta siapa? Kita minta secara sukarela lah ya Azhar. Boleh. Siapa yang sukarela nak agaknya membaca pantun? Nak membaca pantun ni, silakan. Pergi sungai membeli ikan, silakan. Pantun dua kerat. Pantun dua kerat. Baik, siapa yang nak baca pantun, silakan. Saya nampak macam, itu Adriana cikgu. Bukan Adriana. Maksud saya Alia tadi. Baik. Pandai bergurau. Adriana punya kawan cikgu. Baik, betul. Okey, silakan Alia. Ikan terubuk, tulang terjungkit. Luak sebelah, lumayan lama. Bahaya habuk, bawa penyakit. Asma dan lelah juga selsema. Masih lagi tema kebersihan kan? Jumpa anak saling berkasih. Terima kasih. Tak cukup patah perkataan Tak cukup patah perkataan itu dia. Okey cikgu. Baik, kita boleh cuba dengan pantun yang kedua? Boleh cikgu, silakan. Silakan. Siapa pula yang nak berpantun untuk rangkap yang kedua? Masih lagi tema kebersihan. Baik, saya nampak macam Amalina cikgu. Amalina lagi. Okey. Amalina silakan. Amalina silakan Amalina. Luak sebelah, lumayan lama. Tulangnya tekal, rapuh pun tidak. Asma dan lelah juga selesema. Paling kritikal kepada budak. Okey. Cuba Azhar teliti betul-betul. Ada kata pinjaman tu. Iaitu kritikal. Kalau kita sebut secara biasa apa? Kritikal. Betul tak? Bila dilafazkan dalam bentuk pantun, dalam bacaan pantun, murid kita sebut kritikal. Okey, so kalau sebutannya kritikal tadi salah lah. Sebab kita nak baca mekanis kan? Bacaan kita tu mesti bulat. Ditekankan sebutannya tu. Baik cikgu. Okey, kita boleh teruskan ke dengan rangkap yang ketiga? Boleh cikgu, silakan cikgu. Rangkap ketiga siapa pula? Saya nampak Adriana yang bertudung. Ini baru betul Adriana. Merah jambu, ya betul. Kawan Alia. Kawan Alia. Silakan Adriana. Tulangnya tekal, rapuh pun tidak. Ikan terubuk, tulang serampang. Paling kritikal kepada budak. Sedikit habuk, sakit menumpang. Nampak tak sebutannya tu? Sama juga tadi ada kata pinjaman tadi, kritikal. Betul. Jadi sebenarnya anak-anak sekalian dan juga Azhar yang berada di studio ni sama ada di rumah, anak-anak yang berada di rumah, bila buat bacaan tu sangat dipentingkan sebutan. Ramai orang boleh membaca. Tapi nak membaca dengan betul tu agak sukar untuk dilaksanakan. Kena berlatih dan berlatih sebenarnya. Itu dia. Baik, sebenarnya kalau mungkin dalam membunyikan ataupun membaca pantun ni cikgu, adakah dia punya cara ataupun tekniknya sama seperti kita deklamasi sajak tadi cikgu? Okey, sebenarnya pantun ni kita boleh laksanakan secara didik hibur. Kalau contohnya lah kan, yang mudah lah, kita ambil yang mudah. Saya lah contohkan, harap tak mengah lah ya. Harap tak mengah lah ya. Okey. Kita boleh buat berdasarkan lagu. Hai lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, cantik manis ala amboi amboi, anak siapa? Macam tu. Amboi. Jadi kalau Azhar nak sambut dengan pantun pun boleh lah. Apa kata anak murid saya? Boleh sambut tak dalam bentuk lagu yang saya nyanyikan tadi tu? Pilih mana-mana satu rangkap. Baik, siapa yang nak sambut? Nak berlagu. Hanani boleh kot berlagu. Mesti sama dengan apa yang saya tadi. Hai lemak manis ala amboi amboi. Cuma awak baca dalam bentuk lagu yang sama tadi tu. Kita belajar cara belajar. Boleh tak cuba seorang? Okey, siapa yang nak try?
Dengan pantun yang berikutnya lah. Yap, silakan. Siapa tu? Saya Hanani nampak tu macam Hanani memikir-mikir je betul, tu. Hanani ataupun Marisa, cikgu. Kan Nasrul. Silakan Nasrul. Silakan Nasrul. Memang hero lah Nasrul hari ni. Betul. Saya cuba ya. Ya, silakan. Silakan cikgu pula. Silakan Nasrul. Okey. Ikan terubuk tulang serampang, usah melulu waktu menelan. Sedikit habuk sakit menumpang, bersih selalu jadi amalan. Itu boleh dia, lah boleh. ya, sebab dia baru belajar cara belajar. Maknanya kat dalam kelas tu kita boleh cuba lagi lah. Baik. Secara beramai-ramai. So boleh kan? diperbaiki lagi Ya, cikgu. Bila boleh cikgu sebut diperbaiki. pasal lagu pantun, cikgu saya teringat lagu Tan Sri SM Salim, Allahyarham kan. Ya, yang selalu Kalau gurindam. mana bang. Ya, Aku kalau itu mana guna pantun juga cikgu. Ya, betul. Gurindam jiwa pun pantun juga. Gurindam jiwa pun pantun. Baik, seronok sebenarnya kita pagi ni kita dapat belajar bersama-sama untuk baca cerpen, baca sajak dan juga pantun. Kita menggunakan bacaan mekanis cikgu. Ya, betul. Yang sangat mementingkan sebutan, kita punya intonasi dan yang paling penting juga emosi. Ya, Baik betul. cikgu, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk kita punya Teras Didik TV KPM untuk subjek Bahasa Melayu dan juga topik kita bersih selalu, sihat sentiasa ni cikgu. Mungkin rumusan cikgu berkenaan dengan apa yang kita belajar pada pagi ni. Silakan cikgu. Baik. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah kepada anak-anak saya ni. Banyak perkara yang mereka belajar sebenarnya hari ni. Pertama, mereka belajar tentang bacaan cerpen. Ya, secara mekanis, secara kuatlah ya. Dengan mementingkan intonasi, kepantasan, nada dan sebagainya. Okey, kita lanjutkan juga aktiviti kita dengan aktiviti bersajak. Masih lagi menekankan perkara yang sama tapi bahan yang berbeza. Okey. Sebab KSSM ni sebenarnya lebih menekankan kepada kepelbagaian bahan dan juga kepelbagaian sumber. Okey. Maknanya kita kena pelbagaikan. Itu Bila di dia. dalam kelas tu kita kena pelbagaikan bahan. Ya, dan sebenarnya itu juga jadi seronok cikgu. Ya, menjadikan Dia suasana tu. Baik, macam meriah tadi lah. kita bukan kata mencari salah tetapi sebenarnya dalam rangka kita nak sentiasa didik diri kita untuk sentiasa memperbetulkan yang biasa, biasakan yang betul. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Azfariza kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Kita dapat dengar dan kita dapat belajar berkenaan dengan subjek kita Bahasa Melayu dan juga topik kita bersih selalu, sihat sentiasa. Tak saya lupakan rakan-rakan saya di Google Meet juga. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan juga anda yang berada di rumah juga sambil-sambil makan, sambil-sambil minum, kita belajar pada pagi ini. Jangan lupa temu janji kita dalam Teras Didik TV KPM setiap hari 8 hingga 10 pagi dan kita dah akhiri dengan sajak Cikgu Dolah berkereta merah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Cikgu Dolah Kereta Merah. Semarak kenangan buat guru besar Abdullah Said. Cikgu Dolah Kereta Merah. Sebening wajah tenang berkulit cerah. Tinggi lampai roman tubuh. Kalau berdiri hampir mencecah loceng tembaga sekolah. Senyuman di bibir tak pernah lekang, tak pernah berubah. Sentiasa merkah basah, lambang pribadi mesra, tak luput diingatan, tak kala kenangan datang menyinggah. Cikgu Dolah Kereta Merah. Sesudah subuh seawal pagi, sanggup ditempuh ladang sawit saban hari. Tabah meredah jalan tanah merah, yang tak pernah rata berlubang sana sini. Yang tak kala panas, debunya melekat seinci. Yang ketika hujan, becak lumpur menyelimuti. Demi kami, di pedalaman hujung tanah. Didik TV KPM